Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kita tunggu berapa ramai orang nak join saya punya live hari ni. Ini first time ni. Julung-julung kali saya nak live bersama dengan orang ramai ni hari. Kita ada special punya event malam ni, event kecil-kecil lah. Waalaikumsalam. Ya Allah tuanku. Alhamdulillah ini hari ada sambutan. Assalamualaikum semua. Saya ini hari kan okeylah nak cerita mukadimah apa benda sebab saya macam excited sangat. Maklumlah ini hari jadi birthday girl. Okey. Semua dah masuk ke? Okey, untuk orang yang first time tak pernah lagi join saya punya live, mungkin dah follow tapi tak berapa tahu lagi. Okey, Assalamualaikum semua lagi sekali. Saya Cik Fararini. Orang setengah kawan orang kata kenal saya dengan nama Kak Mek ataupun Farah. Okey. Saya merupakan seorang stokis kepada produk pewarna rambut. Produk ini hari kita tak nak menjual sangat tau. Ini hari kita ada cerita benda lain. Ini saya punya pewarna rambut yang saya selalu macam promote lah dekat IG ke, Facebook ke, kat Shopee ke. Okey. Saya bagi tahu ala kadar lah, ini pewarna rambut ni adalah pewarna rambut patuh syariah. Yang orang kata, saya rasa satu-satunya pewarna rambut kat Malaysia yang ada panel syariah. Orang kata kan. So, bila ada panel syariah ni, kita tak ragu-ragu lagi lah. Tak ada macam, yelah sebelum ni orang kata, kalau ikut pengalaman saya dulu-dulu, zaman-zaman muda dulu, saya suka colour rambut tau. So, bila saya colour rambut, saya akan colour rambut di salon. Yang kata kita cuma pergi sana and then kita terus tadah kepala. Biasalah salon zaman dulu, salon untuk muslimah jarang tau. Zaman-zaman saya dululah. Ada tapi tak banyak. Kebanyakannya kalau kat KL ni kebanyakannya Cina lah kan. So kita masa tu kita tak berapa nak pentingkan benda-benda macam tu. So kita akan pergi ke salon macam biasa, pergi salon and then tadah kepala, amu itu tanya nak buat apa, nak colour rambut. Okey, bila colour rambut kita terus pilih colour kan. And then tanpa kita tahu warna yang pewarna yang diorang pakai tu, kita tak tahu kandungan dia apa-apa. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tak perlu tahu pun, konon-konon janji kita nak colour macam apa yang kita nak. So kita just terima je lah orang kata kan. Tapi orang kata, yelah, bila dah berusia ni, orang kata, bila kita dah slow down, kita dah start macam mendekatkan diri dengan agama. So, kita pun dah mula macam rasa, bab agama tu ada pentingnya tau. Memang ada penting lah, bukan orang kata nak tu, tapi memang penting. Bagi saya sekarang ni memang penting. Macam mana pun, kalau kita tambah lagi, kita dah berkahwin, dah ada anak, lepas tu anak pergi belajar kelas agama ke apa. So lagilah orang kata kita tak boleh lah orang kata anak tahu and then mak tak tahu pasal agama pun tak boleh lah kan. Mak tak pakai tudung pun tak boleh lah. So daripada situ pengalaman hidup lah orang kata kita belajar and then kita berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain. Okay. So hari ni saya sebenarnya ada macam event lah. Saya ada 2 jemputan tetamu istimewa. Salah satunya adalah satu ni kita orang punya macam pakar mewarnakan rambut. Dia memiliki pengalaman berbelas-belas tahun untuk colour rambut. Dia sekarang ni buat mobile salon. So nanti orang kata zaman-zaman sekarang kan kalau kedai tak buka ataupun kita takut ke nak keluar ke apa, boleh je panggil dia, contact dia untuk macam minta dia datang dekat rumah kita. Mana-mana je kita pergi, kita kumpul je kawan-kawan, 2-3 orang ke ataupun mak kita, adik kita, kakak kita, untuk dia datang colour rambut kat rumah je. So dia salah seorang. Memang dia pakar sangat. Dia punya kalau dia colour rambut, ya Allah, hai. Saya tengok result dia, memang cantik-cantik. Kalau awak tengok tuan dia, mungkin awak terkejut. Nanti kita tunggu. And then lagi satu, seorang ustazah.
Yang ni betul-betul special. Seorang ustazah. Nanti ustazah ni selalu keluar kat TV. Selalu sangat orang kata dekat Facebook pun muka dia pun ada. Dekat IG pun ada. Kat TV lagi lah kan. So kita akan bersoal jawab lah orang kata. Kiranya hari ni orang kata hari untuk saya memberi kepada orang ramai apa yang saya nak, orang kata saya nak share lah, orang kata saya punya kegembiraan saya, orang kata bila kita menyambut hari ulang tahun, hari jadi ni kan, orang kata kita ni yelah masa kecil-kecil kita suka ada kek apa semua tu kan, tapi bila sekarang saya dah melalui fasa-fasa yang macam-macam lah orang kata kan. Bila kita makin tua, kita sekarang ni kek-kek tu tak tu sangat. Kita lagi suka macam bila birthday kita kan dulu kan masa kecil, kita suka orang memberi kat kita kan. Kita suka sangat. Tapi sekarang bila kita umur dah macam ni, saya rasa lah bagi saya lagi suka memberi kepada orang ramai pula. Macam kita bila kita birthday kita, tapi kita yang bagi. Kita bagi kita bagi gift kat orang. And then bila orang tu terima, kita rasa macam kita rasa okay, happy. Sebab ini birthday kita, saya rasa kita buat benda yang baru sikit. Kita memberi kepada orang ramai. Okay, salah satu ini hari saya nak bagi special Nanti soalannya nanti saya akan bagi kemudian lah orang kata. Betul Aisyah, memberi balik kepada orang on my birthday. Ya betul. Okay, kita sekarang ni tengah buat kalau ikutkan, kalau orang yang follow saya punya IG, sekarang ni saya tengah buat package promotion yang ada macam gift yang macam agak menarik sikit. Dia punya gift dia, ini dia. Nampak? Kita ulang-ulang tayang sikit. So malam ni kalau ikut gift tu, kalau orang nak dapat benda ni, kena beli package tau. Kena beli kita punya package. Package pula ada beberapa package. Tapi malam ni je, khas untuk malam ni saja, kita nak bagi benda ni free. And then kalau awak perasan, saya sebenarnya tengah cari Farah tau. Farah mencari Farah. Tapi saya tengah tunggu mana Farah tu. So kalau awak ada kawan yang bernama Farah, kalau boleh jemput dia malam ni untuk join saya punya live yang rasanya dalam sejam macam tu kot. Kita nak bagi benda ni, tengok tarik habis semua wayar. Saya nak bagi benda ni free. Tapi saya ada soalan cepu cemas. Tak boleh bagi macam tu je. Kita kena ada soalan cepu cemas. So minta share boleh share ke? Tak kisahlah tag ke apa ke pada kawan yang bernama Farah. Nanti penghujungnya nanti kita, let's say katakanlah awak pakai shop nama shop bukan nama personal, tak apa, nanti awak bagi proof je yang mengatakan awak ni Farah betul, nama Farah. Tak kisahlah nama, contohnya Wan Farah Wahida ataupun Wan Farah apa-apalah Farah Diba, macam saya Farah Rini, apa-apa ya, janji ada Farah. Terus itu dia, dah ada orang tag dah. Sejak tag lagi. Yang ini buat saya macam gusar sih. Sebab apa? Sebab kita punya ni dia tag Farah Gumash, kita orang punya founder tau. Kita orang punya founder ni. Kalau founder nak, okay, sekarang ni saya ejen mencari founder. Kita nak bagi ni free, cara percuma je. Tag. Mohon tag semua. Siapa nama Farah. Saya nak nanti kalau boleh Farah ni stay, sebab orang kata kita bukan setakat kita malam ni kita tak nak menjual tau. Kita cuma nak share benda-benda yang penting pasal salah satunya produk, pasal Gumash lah. And then seterusnya apa dia macam kita punya kenapa kita ni sebagai apa sunat dia kalau kita ni macam apa-apa kan. Contoh soalan ni kejap lagi saya bagi kan. So minta share dulu, minta share ataupun tag lah, minta tag dulu. Okey. And then lagi satu, saya ni untuk para peniaga yang masih mencari beberapa produk baru ataupun yang ingin tambah pendapatan, orang kata, sebab saya sebenarnya adalah suri bisnes. Saya ada anak 3 orang, and then salah satunya autism, satu lagi delay speech. So saya punya
saya kebanyakan masa saya ni saya duduk di rumah. Jadi orang kata saya pun work from home lah orang kata kan. Tapi sambil-sambil tu saya buat bisnes juga, alhamdulillah, daripada dropship jadi ke agent and then jadi ke stokis. So saya fikir kalau saya boleh, awak pun boleh juga. So sekarang ni siapa-siapa dia peniaga-peniaga baru yang baru nak belajar ataupun yang memang dah biasa dah berniaga-niaga ni, cuma nak tambah je pendapatan, why not awak jadi ejen saya, join team saya untuk sama-sama kita bukan setakat menjual tau. Kita sebenarnya berkongsi benda yang baik juga dari segi agama. Sebab apa? Kita mengajak masyarakat menggunakan benda yang menggunakan barang yang betul, yang kata ikut syarat lah, ikut yang patuh syariah lah orang cakap. Okey, patuh syariah, senang bahasa tu. Saya tak pandai sangat berpuisi-puisi bermadah-madah ni. So sebenarnya kita produk Gumash ni dia bukan orang kata senang macam kita chop, okey, patuh syariah, asal patuh syariah sikit, macam Islamik sikit, senang je jual nama patuh syariah. Tapi kita punya Gumash ni bukannya sebarang produk. Kita bukan simply je nak sahkan nak cakap benda tu patuh syariah. Kita tak. Sebab benda ni memang ada. Ustaz dah endorse tau. So bila ustaz dah endorse mengatakan ini bahan-bahan yang digunakan tak ada bahan-bahan terlarang ke apa, memang untuk kita kalau nak mandi wajib ke, nak nak solat ambil air wuduk semua, so sah. Okey. So tak ada apa benda. Okey, senang macam ni lah kita panggil kita punya tetamu pertama saya. Mana tetamu? Boleh request tak? Sekejap ni. Kita cari siapa dia. Saya tengah. Sekejap. Sebab masa. Okey, dah masuk. Sekejap. Sorry. Tu dia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okey. Okey, saya perkenalkan dulu. Yang ni saya punya guest yang pertama. Nampak dia pakai tutup. Itu tutup tu dia ala-ala Nilofa, tapi bukan Nilofa. Hai. Ya? Tak berapa dengar? Hai. Okey. Echan dengar suara saya? Dengar. Clear. Okey Echan. Saya nak tanya Echan, semenjak Echan orang kata menjual, dia bukan menjual sangat, kita tak nak cerita menjual lah. Semenjak Echan gunakan produk ni untuk menjalankan bisnes. Pasal Echan ni kan buat mobile business, mobile salon. So sebelum pada jumpa produk ni, mungkinlah produk-produk lain kan Echan ada pakai kan. Echan pakailah. So boleh Echan komen sikit apa perbezaan, macam apa kelebihan, sebab kita tak nak dengar macam yelah kalau saya jual, saya duduk promote, nampak saya ni macam dululah, kita tak tu kan. So kita tanya orang yang betul-betul menggunakan barang ni untuk dia cek makan. Boleh Echan cerita sikit? Okey jap Echan tag guest kedua jap. Kita ada special guest. Saya pun debar-debar. Okey, yang mana nama Faras tu nanti saya nak bagi soalan untuk dapat kita punya hadiah percuma. Ini dia. Hadiah percuma ada saya punya logo tau. Okey, nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sikit Okey. Okey macam ni. Okey, sebelum ni memang Echan menjalankan perniagaan rambut ni, buat servis rambut, jual produk rambut. Memang kita pakai produk yang yang Mira kita pun sendiri macam okey ke, takut kan, was-was macam was-was lah dengan produk tu. Sebab inilah
kebanyakannya bila Ichan pergi rumah customer, okay ni Ichan cerita Ichan buat servis ke rumah lah Bila kita buat servis ke rumah, bila yelah kita punya pelanggan of course lah lebih pada muslim kan. So bila dia tanya, Ichan akan nak colour rambut lah tapi produk Ichan pakai tu produk apa dia tanya. Lepas tu Ichan pun okay lah, Ichan cakap okay so far yang pakai sekarang lah memang macam bawa produk L'Oreal. Okay so boleh tak boleh ke produk ni boleh bawa solat ke? Okay sebenarnya bukan kita cakap produk L'Oreal tu tak boleh bawa solat. Cuma setengah orang ni bila dia nampak branding ni dia ada satu style yang macam okay bila dari branding kita tak ada rasa was-was lah. Sebenarnya okay L'Oreal ni cuma orang tu rasa macam okay dia bukan dalam Malaysia. Okay keluaran dia luar. So diorang mula rasa macam bila nak buat tu was-was. Perkataan was-was tu lah yang buat Ichan rasa macam setiap kali nak pergi rumah customer je nak kena explain. Ya betul. Okey, kita kan kalau dari segi agama Islam kan, bila timbul was-was tu, walaupun barang tu macam mana sekalipun, orang kata yang tak ada ciri-ciri syubhah apa semua kan. Bila ada was-was tu, dia macam agak berisiko, bahaya jugalah kan. Okay, macam itulah. Okey. Lepas tu bila bila dah setiap kali pergi sebab kita pun dah bergerak lama dengan produk tu. Lepas tu was-was tu timbul sebanyak sangat soalan. So daripada Ichan nak jaga diorang punya rasa was-was tu, lepas tu nak jaga juga daripada diorang asyik tanya. So Ichan decide, Ichan cari satu produk yang boleh bawa solat, yang memang diorang yakin. Oh okey, produk ni lah yang yang digembar-gemburkan yang kata wuduk friendly, boleh buat solat. Okay, so Ichan decide untuk ambil produk tu dulu tau. Ichan pakai dulu. Cuk. Okay. Cuk nak tanya. Kat mana Ichan mula-mula dengar pasal Gumash ni? Okay. Macam mana boleh jumpa? Daripada customer Ichan juga. Mula-mula daripada customer. Okay. Dia offer kat Ichan, dia cakap, Ichan cuba you try tengok Gumash. You tahu tak brand Gumash, dia cakap macam tu. Lepas tu Ichan cakap, oh macam pernah dengar, dah lama dah brand Gumash ni. Macam setahun lah macam tu Ichan dengar. Lepas tu kita boleh cuba. Lepas tu kebetulan Prof Muhayya kan ada buat ni review pasal produk tu. So lagi hilang tau rasa macam was-was tu. Rasa lepas tu bila customer yang suggest kat Ichan tu terus Ichan terus contact HQ. Contact HQ terus minta dia ni. Sekejap Tak apa Ichan. Saya orang kata dah faham dah benda tu. Malam ni saya selamat sebab seorang anak tengah tidur. Lagi seorang anak, saya minta abang dia bawa naik atas, menyorok dulu dalam bilik. So malam ni saya tengah free. Kalau tak memang payah sangat saya nak live. Okey. Sementara tu, tak apa. Dah tahu dah faham dah. Sekejap. Gas baru dah ready ke? Okay. Lepas tu macam tu lah. Lepas tu Ichan decide terus HQ. Lepas tu HQ terus bagi tahulah macam mana untuk Ichan join. Ichan cakap Ichan buat salon, mobile. Terus Ichan terus ambil terus. Macam tu lah. Okay. Tahu produk. So sekarang ni bila Ichan dah jumpa customer kan, sebab saya tengok Ichan punya customer ramai. Customer Ichan level dia macam-macam level ada. Jadi orang kata macam mana bila Ichan mula-mula kadang-kadang customer tu mungkin dia tak tahu Ichan guna color rambut apa kan. Ada tak macam tu? Ataupun memang dia dah tahu dah okey Ichan memang pakai Gumash ataupun dia gunakan pewarna rambut lain ke apa ke? Okay, so far sekarang ni mostly lah customer yang invite Ichan suruh datang rumah nak buat servis, memang dia dah tahu pakai produk Gumash. So memang okay, tapi Ichan ada dua je lah sekarang. Depends, kadang-kadang sangkut pula ni. Tak? Line dengar cuma line kadang-kadang tersangkut sikit-sikit. Tak apa. Teruskan Ichan. Okay. Okay dengar Dengar. Okay.
Ican still Ican, bawa produk saya rasa guest cuma kita main produk Cuk. Okey Chan, guest kita dah request. Okey, kita jemput guest kita. Surprise. Saya pun surprise. Ya Allah, ya Tuhanku. Assalamualaikum. Rasa macam Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, betul ke ni saya ni macam bermimpi ke? Ya Allah, Bismillah. Ustazah tahu tak, saya sebenarnya admire Ustazah ni memang daripada dah lama dah. Tapi tak sangka rezeki saya malam ni. Maklumlah. Admire apanya, Maklumlah. biasa-biasa je. Tapi itulah orang kata rezeki seorang birthday girl orang kata. Oh, Okey, Ustazah. your birthday. Baik. Saya Dapat jemputan daripada Echan. Itulah. Saya minta bantuan Masya Allah. So, saya Echan ni saya memang appreciate dia lah. Cewa gitu. Betul. Echan ni orang kata saya banyak sangat minta ni Dila dia punya nasihatkan saya lah. Dari segi color rambut macam saya ni orang kata peniaga. So saya tahu berniaga je. Saya tahu menjual je. Teori saya tak tahu sangat. Melainkan kalau saya pakai sikit lah. So sekarang ni orang kata saya memang minta bantuan Echan jugalah. Kita sama-sama kan. Okay. So Ustazah sihat? Cik tanya balik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Okay, malam ni sebenarnya saya kata malam yang kita kata tak nak menjual sangat. Kita nak orang kata nak sharing. Okay. Malam ni orang cakap saya sebenarnya santai-santai banyak nak sharing, banyak santai-santai, banyak nak memberi lah orang kata kan. So saya rasa dengan jemputan daripada Ustazah ni orang kata saya rasa banyak akan membantulah orang di luar sana sebab kita bukan saja orang kata nak menjual untuk dapatkan keuntungan dia tak, kita nak macam nak bagi pelajaran lah apa sebenarnya yang patut kita sebagai seorang Islam, apa yang patut kita guna pakai. Contohnya dalam nak mewarnakan rambut apa semua kan. So Ustazah boleh bagi sikit kata-kata mukadimah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru tengok, saya pun live yang tidak dirancang. Saya dah lama tak live sebenarnya. Tiba-tiba tadi Echan jemput saya untuk live cerita pasal rambut Masya Allah. Alhamdulillah. Saya kata okeylah saya pun free, saya pun tak melukis malam ni. So saya kata okeylah saya join cerita pasal rambut. Okay, kepada follower saya yang baru menonton live saya ni, Masya Allah, hari ni kita nak bincang satu benda yang saya rasa yang tak boleh kita abaikan. Tak boleh kita abai sebab dia mempunyai peranan yang sangat penting untuk hidup kita, untuk kita yang bergelar seorang perempuan, seorang wanita, iaitu pasal rambut lah, rambut. Sebab kadang-kadang ramai yang tak kisah pasal rambut tau. Sebab saya dengan Echan ni dah lama, berapa tahun Echan Echan ni adalah personal hair stylist saya. Wah, tengok. Okey, sekarang ni untuk pengetahuan orang ramai, kalau siapa-siapa yang berminat untuk nak buat nak color rambut, nak perlukan mobile salon yang datang ke rumah, boleh contact Echan. Sebab Echan punya servis memang TikTok. Kalau Ustazah sendiri pun dah pakai, dah dah guna. Saya mengenali Echan ni daripada sebelum dia berhijrah Sebelum dia berhijrah, masa dia ada salon dulu. Masa dia ada salon dulu, Masya Allah. Saya pergi salon dia dan masa tu dia belum berhijab lah masa tu. Tapi Masya Allah, saya sangat puas hati dengan kerja dia lah. Dan saya appreciate apa yang kemahiran yang dia ada lah. Tapi Alhamdulillah kami berkawan selang berapa tahun dan saya tak pernah pun suruh dia berhijab. Saya tak pernah pun suruh dia berhijab. Bagi saya nak menjadi seorang kawan yang baik untuk dia. Kalau dia tak berhijab pun saya sayang.
dia berhijab lagi saya sayang. Alhamdulillah. Bertuahnya Chan. Jadi saya masa tu saya pergi ke Palestin pada hari raya tahun berapa saya tak ingat. Masa tu saya berada di bawah batu tergantung di Masjid Al-Aqsa, dekat masjid yang berkubah merah. Saya dapat WhatsApp daripada Chan, dia tunjuk gambar raya dia dah berhijrah lah. Dan sangat memeranjatkan saya, hijrah dia terus pakai burdah. Saya kata masya-Allah, alhamdulillah. Itulah kata apa, sejarah perkenalan kami lah. So daripada situ Chan terus hingga hari ini menjadi hairstylist untuk saya dan anak-anak perempuan saya. Sebab memang saya dengan anak-anak perempuan semualah adalah jenis yang menjaga rambut lah sebenarnya. Satu perkara yang ramai orang tak perasan, sebenarnya rambut ini kalau kita tengok Allah meletakkan rambut ni di tempat yang paling mulia pada kita, iaitu di kepala. Kepala adalah tempat yang paling mulia sebab dekat situ adanya otak. Dekat otak tu adalah tempat manusia berfikir dengan akal yang waras dan terus untuk dicerna dan dicanai kat hati. Nampak tak? Dan Allah meletakkan rambut ini di tempat yang paling tinggi. Bukan dekat lutut, bukan dekat tapak kaki. Tapi di tempat yang paling tinggi, iaitu di kepala, yang kita bawa turun untuk bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok rambut ni adalah dia selai dan semuanya tu berada di atas kepala dengan jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dan yelah, kalau orang dah tak ada rambut tu memanglah boleh kira Chan kan. Orang yang tak ada rambut dah berkilat kepala tu boleh kira lah berapa helai tinggal Ini yang macam yang tak botak, yang tak ada masalah rambut. Dan rambut itulah nikmat yang paling banyak yang kita tidak akan mampu untuk hitung nikmat Allah. Betul tu Ustazah. Selai-selai kot Allah letak rambut ni di atas kepala, dan setiap sehelai rambut itu berakar. Setiap sehelai rambut itu ada akar yang menjaganya. Jadi nampak tak bahawa setiap rambut itu ada sel-sel yang bertugas untuk mendoakan kita, untuk sebagai syarat untuk kita ni sihat ke tak. Ada orang menilai kesihatan melalui sel rambut. Dia ambil rambut, bukan x-ray lah, macam scan, dia tahu orang ni sihat ke tak sihat. Betul itu lah. kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah. Dan ramai perempuan, alah rambut je, taklah lantak engkau lah. Rambut je lantak engkau lah. Dia tak fikir macam mana nak bagi vitamin untuk rambut. Untuk muka berusaha manusia untuk memutihkan wajah, untuk bagi lecin, nak nampak macam bulan, untuk wajah. Tapi untuk rambut ramai yang mengabaikan. Ramai yang mengabaikan. Padahal rambut adalah petanda nikmat yang tidak mampu kita hitung nikmatnya. Kita tengok pada satu perintah Allah ini kita cerita pasal rambut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kita fikir, kita pernah tak say thank you to Allah untuk setiap helaian rambut kita? Rambut kalau tidak berakar, kalaulah rambut tercabut, kita boleh tengok saintifik rambut ni, kalau kita dia dah tercabut dengan sendirinya, kita tengok dia dah akar dah tak ada, dia akan mati, rambut tu dia akan bulat dia. Tapi rambut yang hidup, kalau kita cabut, dia berakar. Akar dia tu basah tau. Macam pokok. Betul. Dia berakar dan dia bertugas. Sebab itu, saya ingat pula telefon ni. Ustazah sebab jangan itu, latah. Rambut saya tak latah. Sebab itu, rambut kalau dia tak ada sebab, kita tak boleh mencabut rambut sesuka hati. Ada orang lepak-lepak, keletup. Tak boleh. Rambut ada hak nak duduk. Rambut ada hak nak duduk atas kepala kita. Dia ada tugas nak zikir untuk kita. Kita duk boleh buat hobi nak cabut rambut. Kau cabutlah rumput dan kau cabut rambut. Kenapa? Nampak tak? Rambut itu ada hak dan ada tugasnya. So janganlah jadikan hobi untuk mencabut rambut itu sebagai satu hobi. Banyak lagi kojo lain. Kan? Betul lah Ustazah. Lagi satu Tapi cabut uban. Cabut uban tak boleh. Tak boleh. Rambut gatal tak boleh. Uban itu nur. Kata ulama, uban itu nur untuk orang Islam, untuk orang beriman. Uban, tapi biarlah beruban. Tapi apa lagi, you bagi colour lah. Okey, kita ada colour untuk uban. Okey, masya-Allah. Jadi pada follower saya, kita sekarang ni bukan nak, yelah, sebab ini saya nampak ada satunya produk yang
yang meyakinkan lah, yang untuk membantu kita untuk menjadi lebih cantik dan berkeyakinan. Rambut ni memang beri keyakinan untuk orang perempuan. Ya, Tapi kalau Ustazah rambut kan, ya. satu Ustazah, saya sebenarnya macam bila Ustazah cakap, Ustazah lantik Echan sebagai apa hairstylist Ustazah punya Ya, family saya kan. betul. Saya rasa macam Ustazah pun jaga rambut. Kiranya kita ingatkan macam, yelah kadang-kadang orang cakap bila dah pakai tudung ni tak perlulah cuci sendiri ke apa benda. Ini Ustazah betul-betul macam nampak macam yelah betul-betul penting. Yelah, Kalau mungkin orang di wajah luar sana kita kadang-kadang bermodal, kalau wajah manusia sanggup bermodal, ada krim untuk sapu di wajah dan ada ubat untuk makan, ada vitamin C, ada yang ambil iron, ada yang ambil collagen, ada yang ambil apa untuk kulit bagi tegang. Tapi untuk rambut biarkan dia begitu. Lama-lama ramai orang tua rambutnya tua daripada orangnya. Oh, Ustazah, ada tak Ya. macam sunat tak kalau kita macam sapu minyak kat rambut apa semua tu? Sunnah? Ada tak? Bukan sunat, sunnah. Nabi SAW meminyakkan rambutnya. Dan tambah lagi sunnah, isteri Nabi SAW bukan sahaja meminyakkan rambut suami dia, tapi dia meminyakkan janggut Rasulullah. Jadi macam kita pakai serum rambut. Ya. Dia macam sunnah lah tu. Sunnah lah sebab kita macam meminyakkan rambut lah. Cuma dulu mungkin tak dipanggil serum, mungkin hanya minyak kan. Tapi sekarang ni ada serum, ada minyak. Silalah gunakan, Masya Allah. Dan saya nampak, mana Echan? Itulah kejap. Nanti kau Dia cari kau terkeluar lagi Echan. tadi. dia hilang tadi sekejap. Lain dia tak apa cantik. Okay, saya dah. Okay, dan kalau nak tengok sihat yang tidak kita sebenarnya boleh kita lihat melalui rambut kita jugalah. Dan sebenarnya faktor pemakanan menyebabkan ramai orang beruban pada bukan waktu dan usianya. Echan pergi mana? Hilang. Lain okey Echan? Tak adalah. Lain dia macam ada. Lain dia masalah lah tu. Lain masalah. Macam Okey, kepada tu. follower-follower saya sila share perbincangan pada malam ini. Saya rasa perkara ini sangat bagus untuk kita jadikan satu topik lah. Bukan saja kita nak cerita pasal, saya ni dijemput bukan sebab produk ni, saya dijemput untuk bercakap pasal sesuatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Saya pun malam ni memang tak nak promote pasal produk apa benda. Saya nak kalau share promote sebab pun tak kisahlah, masya-Allah, silakan. Tak apa, silakan. Masya-Allah, berniaga itu sunnah. Jaga rambut itu sunnah, berniaga itu sunnah. Masya-Allah. Tak ada apa yang perlu ditakutkan. Silakan, tafadhal mashkura. Betul, saya first time bila jumpa ustazah, saya kadang-kadang speechless tau, tak boleh. Saya ada setengah orang mungkin kita tak nak lah macam bila kita jemput ustazah, lepas tu kita macam nak promote lebih-lebih barang apa yang kita jual. Tapi macam niat saya cuma nak bagi tahu orang ramai yang dekat Malaysia sekarang ni kita ada pewarna rambut yang sah solat dan sah mandi wajib. Sebab sepanjang saya menjual barang ni, kadang-kadang diorang ni macam tak tahu, macam betul ke? Ada ke? Jadi saya rasa macam tugas saya juga untuk saya war-warkan benda yang baik lah kan. Dari segi yelah dari segi agama pun kiranya bagus. Saya ni nak cerita pasal agama sangat pun tak berapa nak pandai sangat. So saya fikir apa benda yang boleh daripada saya punya orang ramai ni menggunakan barang-barang yang kita tak tahu asal usul dia. Betul. Jadi orang kata bila saya sendiri dah jumpa macam produk ni, kita dah tahu dah memang wuduk compliance. Jadi saya rasa macam tugas saya untuk saya wawarkan pada orang ramai daripada guna produk yang kita tak tahu. Sebab saya ustazah, saya pun dulu macam Echan juga. Orang kata biasalah kita ada zaman-zaman jahiliah kita kan. So kalau kita pergi color rambut zaman-zaman dulu biasanya sebab KL dulu nak cari salon muslimah payah. So saya suka pergi ke salon-salon Cina lah biasalah. So bila kita pergi, kita akan macam pergi Amoy saya nak color ni and then dia terus bancuh-bancuh terus apply.
And then kita pun tak pernah nak tanya, tak pernah nak ambil tahu apa kandungan dalam apa pewarna tu. Tapi bila kita umur dah meningkat, kita dah slowly dah faham sikit-sikit kan. Tambah lagi jumpa orang macam Echan. Jadi saya rasa macam saya dah mula berjumpa dengan orang-orang yang apa sama-sama membawa saya ke jalan yang diredailah orang kata. sebab saya dulu mula-mula kenal Echan, saya kenal dia dalam WhatsApp je, dalam WhatsApp group. Lepas tu satu hari tu saya jemput Echan datang rumah. Echan datang rumah, Kak, saya ada depan rumah. Saya buka pintu gate pagar, saya terkejut. Ya Allah, ni Lofa datang rumah. Saya terkejut sebab saya tak pernah ada kawan yang betul-betul bernikah. Memang tak pernah. Sebab saya tengok hasil tangan dia tu macam bukan orang yang bernikah. Memang saya bayangkan Echan ni seorang yang macam rugged, orang yang macam modern lah. Tapi bila saya tengok hasil kerja tangan dia, ya Allah, saya cakap. Betul Echan, saya cakap, ya Allah. Lepas tu sampai anak-anak buah saya macam, Mbak Rah, apa tu? Dan saya ucapkan tahniahlah pada Echan, hasil kerja dia yang baik dan bagus ini. Dia dapat jemputan ke luar negara untuk mengendalikan satu kursus untuk pengendalian rambut tentang hairstylist. Tahniahlah Echan. Rasanya Echan bawa saya kan? Bagusnya. Okey, jadi itulah sebab itu maksudnya fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahli kalau kau tidak tahu. Saya bukan ahli rambut. So tanyalah kepada yang ahli. So maksudnya macam-macam memang dah kerja dia daripada dulu. Dia minat dan itu memang kerja dia, dia faham dan dia bukan saja tahu, maka dia dah jadi orang yang pakar. Jadi kita tanyalah pada yang ahli kalau kita tak tahu. Kan? Jadi itulah yang saya nampak. Wanita-wanita Islam sekarang ni dah tak ada alasan kenapa tak jadi cantik. Sama ada bertudung ataupun tidak bertudung di dalam rumah. Tak ada alasan. Apatah lagi kalau dia berniat, contoh dia colourkan rambut dia colourkan rambut sebab dia niat nak gembirakan hati suami dia. Itu ibadah. Itu sunat. Dan kalaulah suami dia yang suruh dia colour, itu dah jadi itaat pada perintah suami. Itu dah jadi taat perintah suami. Kita jangan kita fahamkan sesungguhnya ibadah itu hanya atas sejadah, baca Quran, zikrullah, tasbih, Allah Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bukan itu ibadah, Masya Allah. Tapi menggembirakan hati suami dengan mencantikkan wajahmu, dengan mencantikkan rambutmu, dengan mengurus rambutmu. Kita kena faham Rasulullah adalah seorang yang sangat menjaga rambut. Sebab itu bersikat adalah sunnah Nabi. Bersikat adalah sunnah Nabi. Nabi SAW dan ada kaitan, ada ahli sains yang membuat kaitan. Rambut ni bila kita sikat, sebenarnya kita merangsang saraf kepala kita. Tapi kalau boleh jangan menggunakan sikat-sikat yang plastik, yang sintetik. Gunakan yang kayu ataupun tanduk. Dia memberi kesan yang berbeza. Dia memberi kesan yang berbeza. Ada apa sikat tanduk kerbau tak kisahlah tanduk kerbau kau, tanduk rusuk kau. Aduh. Okey Ustazah. Okey, sekarang ni saya orang kata nak open, saya nak bagi soalan kepada orang ramai. And then saya nak minta macam Ustazah bagi satu soalan untuk kita punya audience ni untuk jawab soalan. Kalau soalan dia betul, saya akan bagi free gift. Free ni. Kita bagi hadiah. Wah. Ini orang kata saya punya gift lah untuk sesiapa yang membeli saya punya package lah, beberapa package. So ini antara kalau yang beli package macam full package, full set, dia akan dapat hair dryer ni secara percuma. So disebabkan malam ini orang kata malam birthday girl, jadi saya berniat nak memberi kepada orang ramai lah yang join. Sebab saya tengok diorang ni ada effort untuk stay, untuk tengok kita punya live. Padahal kita live santai-santai je kan. So dia apa yang orang kata dia memberi masa kepada saya, tambah lagi kalau Ustazah of course lah dia orang akan tengoklah macam saya ni, tambah lagi orang tak kenal. Memang orang tak kenal pun siapa saya. So
So orang kata baru nak mencubalah berjinak-jinak sikit orang kata untuk mengenal semua saya punya saya punya pelanggan lah orang kata kan. Mana tahu kod-kod ramai-ramai follow ustazah ni, kod-kod ada yang teringin nak pakai hair color yang sah solat ni. Bolehlah orang kata boleh contact saya ke ataupun Echan. Echan, sorry Echan tolong tag Nen Terbabo. Sebab tadi dia baru je colorkan rambut dia. Saya syorkan dia pakai benda ni. Tadi dia dah colorkan rambut. Echan tolong tag dia Echan. Sekejap saya send kat dia. Farah kenal Nen tak? Saya Nen yang yang dalam ustazah punya tu. Ya. Saya pernah dengar tapi yelah tak pernah lagi tu. Tapi Okay, itulah saya kita cuba contact dia untuk dia masuk live ni sebab dia baru tadi dia hantar gambar kat saya, dia uruskan rambut dia pakai produk ni lah, Gumash ni. Boleh. Saya yang sure tu. Saya bukan ejen pun. Saya kata pakailah ni. Echan pakai ni. So kata sementara kita tunggu Neng. Kita tunggu dia untuk request. Kalau boleh dia request lah. Nanti bila dia request nanti saya akan accept dalam ni. Ya. Echan tolong ya. Kalau Teruskan kita ada line lah kat sini. Kalau kita tengok ramai orang tak perasan. Banyak perumpamaan yang digunakan menggunakan rambut, kita tak perasan. Contohnya titian sirat itu bagaikan rambut dibelah 7. InsyaAllah. Okey. Titian sirat bagaikan rambut dibelah 7. You bayangkan, bermaksud rambut yang sihat itu boleh dibelah-belah. Rambut tak sihat, dia terbelah sendiri bercabang-cabang. Nampak tak? Dan perumpamaan rambut ini, maksudnya rambut itu sampai boleh dibelah 7. Punya halusnya rambut dan boleh dipisah-pisahkan lagi, boleh dipotong-potong lagi. Inilah satu perumpamaan betapa rambut itu adalah satu makhluk Allah yang perlu kita syukurkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud, kita bawa kepala kita, rambut pun ikut bersujud. Kita bertasbih, dia ikut bertasbih mendoakan kita. Subhanallah. Ni ada yang kata bila Nen nak masuk ni. Itulah saya pun menunggu juga. So sementara ni saya nak ustazah bagi satu soalan kepada audience ni untuk saya bagi free gift ni. Boleh ustazah bagi satu soalan untuk audience jawab. Baik. Okey, soalannya ialah mengapakah rambut ini kita panggil sebagai satu nikmat yang perlu disyukurkan? Sekejap Hello Nen. Nen. Okey. Sekarang ni Nen masuk live jap. Semua dah dengar kan soalan daripada ustazah. Aduh. So siapa dia yang yang tahu jawapan tu boleh drop dia punya jawapan. Okay. Nanti kita orang akan contact siapa-siapa dia yang jawab soalan ni dengan betul. Okey, dah ada yang jawab dah? Belum lagi. Nen tengah drive tadi, nanti dia tukar driver dia kata. Okey. Ustazah boleh ulang lagi sekali sebab ada yang tak dengar. Okey, soalannya ialah kenapa kita anggap rambut ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukurkan? Kenapa? Okey, saya dah pin dah soalan tu. Apa itu? Oh, ini soalan Echan ni soalan. Apa hukum buat rambut pada orang yang tidak bertudung? Okey, cantik. Apa hukum buat rambut pada orang yang tidak bertudung? Okey, ini soalan yang sangat bagus. Mungkin ada yang mengambil tindakan, kata aku nak buat untuk orang yang bertudung saja. Orang tak bertudung aku tak nak buat. Ini pandangan saya. Apa salahnya? Itu urusan dia tidak bertudung, itu urusan dia dengan Allah. Tugas you bagi servis lah. InsyaAllah, dan doakan dia sambil you buat rambut dia. Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan kau sihatkan dia ya Allah. Bagi dia hidayah ya Allah. Tak salah. Kenapa kita mesti harus prejudis pula?
Tak perlu prejudis? Tapi kadang-kadang ada sesetengah macam orang bila orang yang tak bertudung macam nak pergi colour rambut ke apa kan, ada setengah salon-salon yang yang salon muslimah lah. Dia kadang-kadang dia tak nak colour, katanya dia tak nak bersubahat lah, sebab nanti kan bila dah colour rambut orang tu, nanti orang tu yelah bila dia tak pakai tudung kan, jadi macam dia ni berdosa jugalah. Kita tak boleh nak judge orang. Maksudnya dia keluar tu lepas tu dia nak buat dosa apa. Kita tak boleh nak judge orang. Nanti aku subahat dengan dia, dia tak tutup aurat. Adakah kita tahu nanti dia keluar dia dapat hidayat dia pakai tudung? Jadi kiranya kalau kita ada salon ataupun kita buat mobile salon ke apa, kalau customer kita tu tak pakai tudung ke apa, kalau kita colour rambut dia, Raikan mereka. Respect dia sebagai manusia, sebagai sahabat. Respect dia dan kita buat yang terbaik, mudah-mudahan dia seronok. Dan kita doakan dia dapat hidayah. Khalas. Mungkin kalau kata subahat ke tak subahat, contoh. Kalaulah orang tu beli kain, adakah kita tahu orang tu nak buat skirt ataupun dia nak buat jubah? Dan adakah kita perlu mengambil keputusan aku tak naklah jual kain, aku takut nanti dia buat skirt aku dapat dosa? Betul juga tu kan. Okey, ada orang bagi soalan tadi. Banyak kerana bagi rambut jawapan ni. letak di tempat yang paling atas Farah Salwani ke siapa tadi? Dia tu boleh dapat jawapan tu. Oh, yang itu betul Yes. Mana Farah Salwani? Dan hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca Quran atau menghafal Quran, okey, Farah Salwani. Farah Salwani, kalau boleh minta PM saya dulu. Sekejap saya minta PA saya. Farah Salwani. Okey, saya punya PA saya dah tu. Nanti saya minta dia dia PM orang tu. Okey, Ustazah boleh sambung Ustazah. Okey, ada satu hadis yang cerita pasal orang yang menghafal Quran ataupun membaca Quran dan mengamalkannya. Fa'albisa walidayhi tajan yaumil akhir. Orang yang menghafal Quran ataupun membaca Quran dan mengamalkannya, dia akan memakaikan kedua ibu bapanya mahkota di syurga nanti. Mahkota tu duduk kat mana? Bukankah di atas kepala? Kepala tu ada apa? Bukankah ada rambut? Jadi dekat sini kita mengambil iktibar daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil iktibar dan juga kita tengok mengambil kira juga niat kita untuk jaga rambut sebab ikut sunnah. Nabi suka jaga rambut. Nabi suka sikat rambut. Adakah orang tu beribadah siang dan malam tapi menjadi rambut dia kusut masai, busuk masam, hapak berperak kan? Adakah itu sunnah? Kan indah kalau rambut tu berbau wangi, cantik, terurus dengan baik. Kalau kita lihat zaman dulu-dulu bagaimana rapinya wanita-wanita dulu menjaga rambut. Dia orang masak kelapa sampai dapat santan tu, sampai dapat minyak dia, dan ada juga yang menggunakan santan untuk meminyakkan rambut, dan ada juga yang menggunakan daun bunga raya untuk menjadi shampoo untuk lembutkan rambut. Nampak tak mereka sangat berusaha untuk menjagakan rambut dia sehinggalah menjadi bagaikan mayang mengurai. Nen! Assalamualaikum Taza. Nen! Waalaikumsalam. Neng. Assalamualaikum. Neng, saya peminat Neng. First time jumpa Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng nak pergi mana? Ayo nak pergi ni. Ya Allah. Neng cantiknya Neng malam ini. Kau memang harus standby lah kereta Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah. Terima kasihlah. Siapa tu? Farah. Hai Farah. Saya. Hai Nen. Nen, ini di antara toke-toke gumash lah ni Nen. Oh ya kau.
Nen dah color rambut dia tadi. Oh, Nen dah pakai kan? Pakai Dah, ni, dah. gumash ni eh? Dah. Color apa? Apa tu nama tu? Nama apa? Lupa lah apa nama color tu Ustazah. Cooper ke? Kita lupa lah ilah. Cooper. Cooper. Apa Oh. lawan ni? Lupa Okey. je. Untuk pengaturan semua, Cooper ni kita macam ala-ala blonde lah. Wah, Neng Ala-ala ambil colour blonde. Ala-ala. Ala-ala, biar tally dengan muka Ha. tu. Ha. Okey, untuk semua orang ramai kan, untuk orang kata untuk pengetahuan lah. Gumash hair colour ni sebenarnya dia colour dia natural je. Jangan pula orang kata tiba-tiba Neng pakai blonde, macam pelik lah kan. Dia sebenarnya colour asal dia colour yang kata natural, light-light je. Jadi kalau sebab kita ni kan ada setengah orang tu kan suka colour macam natural, macam tak nak macam ketara kan. Ketara sangat. Bila pakai tu tak payah nak campur apa-apa. Pakai je, perap. Tengok kalau rambut kita tak biasa colour tu, kita kena perap lah lama sikit. Kalau rambut kita dah biasa colour tu, perap sekejap kadang-kadang dia cepat je serap. Ya. Tapi kalau setengah orang tu kan bila dia colour rambut, dia nak colour tu macam betul-betul nampak blonde. Kalau Neng colour yang masuk bleach ke apa, nanti tak tahulah. Ayu tak Jadi- masuk bleach dah. Clorox pun tak. Ayu pakai tu lah. Pakai apa? Pakai tu lah gumash tu apa yang ada dalam tu je Ayu pakai. Manalah tahu kok esok-esok nak colour macam nampak blonde macam Mak Saleh sikit ke, mana tahu kan. Nak nampak orang putih sikit. Tapi Ustazah, tak salah Ustazah kan nak mengalah rambut niat nak melawar untuk suami. Tak salah. Ibadah yang sangat besar. Apatah lagi kalau itu permintaan suami. Itulah suami Ayu pula. Yelah. Kalau suami minta, maka hendaklah dia tunaikanlah. Kalau suami dia minta rebonding nak bagi lurus contoh, kena buatlah. Sudah buat. Nak minta dia berkelok-kelok, berpusing-pusing dan bertakar-akar dan akar-akar. Dia dah mula dah. Ustazah. Ya. Betul. Parah. Orang tutur dulu Saya. pun selalu cakap. Korbannya, kalau apa nak minta ke suami ni kau nak beri kata. Kau nak buat. Nen dia faham kau cakap negori tu Nen. Saya pun Sebab kau faham. minat kan. malam ni konon-kononnya orang Minang jugalah. Minang Kobau. Tu dah. Menang kobau. Kabau. Minang Kabau. Ustazah, suami saya sebenarnya orang Minang. Tapi dia Minang Indon. Memang jadi jadi Indonesia. Tapi bila dia cakap tu saya tak adalah faham Bona. Itu faham Bona tu Negeri Sembilan kan. Okey, saya nak bacakan satu hadis. Nen. Ya. Sabarlah. Sabarlah. Nen. Kita ni dah lah main sauk-sauk je ni. Ya. Apa dia Ustazah? Nen, siapa drive tu Nen? Siapa drive? Kita kena berhenti kat tepi. Kita kan tengah drive tadi. Oh. Okey, ada satu hadis Hadis ni sahih riwayat Malik dalam Al-Muwatta tau. Hadis ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki ni datang masuk masjid dan masa tu rambutnya mengerbang bagai hantu dalam. Nasib baik saya berbungkus. Tak ada gerbang rambutnya. Tak ada gerbang. Tak. Bungkus ni main sauk ni. Neng, kalau gerbang pakai siram Neng. Ni pakai siram siram. ada. Neng kena tanya Chan ni pakai siram. Siram tu jangan nak pakai siram. Weh. Ya. Neng pergi siram habis lah. Tak cukup Mahal ni. tu. Mahal. Mahal. Sekejap, hadis tak habis lagi. Ah, Seorang lelaki ni masuk dalam masjid dengan rambut dia kusut masai mengerbang janggut bagai hantu dalam hutan. datang keluar mata. Macam Kak Limah balik. Kampung. Balik kau. Jalan Tazah. Jalan Tazah. Saya nak gerak. Saya nak gerak. Berjalan ni. Takut. Oh bahaya. Okey. Kemudian Rasulullah menegur dia. Rasulullah mengisyaratkan kepada lelaki itu dengan tangannya agar memperelokkan rambut dan janggutnya.
Ya. Dan kemudian lelaki itu datang kembali, dia buatlah rambut dia tu, dia elokkan rambut dia, mengemaskan rambutnya, dan Rasulullah jawab, bukankah ini lebih baik daripada salah seorang kalian kusut masai seperti syaitan. Allahu Akbar. Dia dah bosan buat muka. Syaitan. Mata dia mana? Dah lah. Kita kat jalan ni, Wak. Ada keluar air mata saya. Saya nak jalan ni. Saya nak gerak. Boleh? Okeylah, bye-bye lah Nen. Bye-bye. Gerak elok-elok tau. Nah, Yang tu sangkut dalam kereta, jangan buang. bye. Bye, jumpa lagi. Nen. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. I love you. Waalaikumsalam. Bye-bye. I love you too. Asal orang banyak teka-teka Ayu punya tudung ni. Mahal ni bahaya ni. Mana kau kan? Tudung Ayu ni orang toko ni. Ayu ni. Ayu nak gerak dah. Assalamualaikum. Ya salah. Alhamdulillah. Nen. Ada. Ada lagi apa? Nen kau kau macam cikgu sekolah kapal lah Nen. Allah. Ustazah Ada. pasal parahnya pasal malam ni kan dek gumas tu yang Ayu macam kono join ni. Okey Nen, baik-baik drive tau. Baik-baik Taza. Jangan main horn tin tau. Tak. Kita tak main horn. Kita main seret. Nak tekan. Nak apa? Nak makan. Kerem. Kerem. Okey lah, bye-bye. Bye-bye. Dah lah Taza. Ayu nak balik. Bye Nen. Rumah ni sayang. Assalamualaikum. Ada. Nak tekan Salam. Ada. Tak jumpa lah. Tak jumpa mana. Keluarlah saya ni. Tak jumpa. Tak jumpa jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhanku. Patutlah Ustazah suka sangat. Betul. Saya dah jadi kerem ni ha. Keluar habis air mata. Oh, Masya Allah. Nen adalah salah seorang sahabat yang sangat baik. Masya Allah. Jadi itulah. Sampai Nabi SAW sendiri minta kita menguruskan rambut ni sebagai tanda kita ni terurus ataupun tidak. Jadi rambut dulu. Oh, bukan main posing. Chan macam tu posing. Tak sedar. Chan, posing lagi sekali Chan macam tu lah. Yang penting malam ni satu perkara yang jangan buat perkara yang biasa-biasa kita buat, iaitu jangan cabut-cabut rambut lah. Rambut itu ada hak untuk duduk kat situ. Kalau kali kau nak cabut, kau cabut rumput, jangan cabut rambut. Ustazah, saya ada satu lagi soalan. Sebab soalan ni, sebab saya baru-baru ni ada buat video tau. Video ala-ala TikTok lah. Saya bagi bagi info tentang hukum-hukum color rambut. Tapi ada sikit kemuskilan pasal guna color hitam. Sebab ada setengah cakap harus, ada setengah cakap haram. Boleh Ustazah jelaskan sikit tentang warna hitam ni? Saya rasa Ustaz Fawaz dah bincangkan pun belum ni. Ya. Apa jawapan Ustaz Fawaz? Ustaz Fawaz cakap kalau color hitam untuk anak dara haram. Untuk anak dara. Tapi kalau untuk macam niat untuk berjihad, macam polis, askar macam tu, harus. And then kalau macam saya perempuan, seorang isteri, husband saya dia nak saya color rambut sebab ada uban, tapi dia tak nak saya guna color yang nampak color. Dia nak saya nampak hitam je, natural, tak payah nak color hitam. Dia memang husband saya request color hitam. Macam tu. Kalau ikut Ustaz Fawaz cakap, benda tu haruslah kiranya bukan Okey. Kalau Ustaz Fawaz dah cakap macam tu, saya rasa itulah hukumnya. Itulah hukumnya. Sebab memang ada satu hadis yang jelas, kalau saja-saja nak color hitam tanpa sebab, hukumnya haram. Sebab orang yang beruban pun boleh color inai macam tu lah. Dia boleh menginaikan. Tapi sampai menghitamkan tu, Ustaz Fawaz pun dah jelaskan apa hukum dia. Tapi haruslah kalau orang dah kahwin, kalau suami dia minta. Dan kalau orang yang nak tunjuk, nak pergi perang, nak tunjuk, wah semua tentera dia muda-muda saja, yang hebat-hebat, dia hitamkan rambut, itu taktik perang, itu pun dibenarkan. Dan lagi satu, perkara yang kita tak perlu risaukan adalah bahan yang digunakan. Kalau dah jelas halal dalam pada segi syariah, bismillah, tak payah nak fikir apa dah. Sebab tidak ada yang mudarat untuk kesihatan. Kenapa benda tu haram? Kerana dia sangat mudarat untuk kesihatan. Kalau jelas dia tidak mudarat,
Fadal, bismillah. Okay, okay. Ustazah, okey sekarang ni saya nak bagi lagi hadiah percuma ni. Ustazah boleh bagi tak lagi soalan? Kita ada lagi 2 soalan. Saya minta Ustazah apa nama ni? Bagi soalan pada orang ramai ni untuk diorang jawab. So kita akan pilih jawapan yang betul tadi. Sebab tadi saya ada pin soalan satu jawapan, tapi dia cakap bila pin tu, tapi Ustazah lagi suka soalan daripada Farah Salwani tu kan. Jawapan tu lagi betul lah tu. Yeah. Yang ni untuk malam ni kita bagi free. Sebenarnya kita tak jual benda ni. Kita bagi free. Untuk hari-hari seterusnya boleh singgahlah dekat IG saya, sebab siapa-siapa dia yang beli gumash belakang saya tu ada set dia. Kalau beli full set sekali dengan hair color, hair serum, hair tonic apa semua tu, boleh dapat hair dryer ni secara percuma. Siapa-siapa dia yang macam berminat, alang-alang boleh dah dengar dah kita dah bercerita pasal rambut ni. Kot-kot adalah lepas ni nak color rambut, sebab kita tengah saya sedang memperkenalkan pewarna rambut yang di Malaysia ni yang patuh syariah dan sah solat orang kata kan. So siapa-siapa dia yang berminat bolehlah terus ke IG saya by Fararini, ataupun terus ke website saya www.byfararini.com. Ustazah, soalan yang seterusnya. Okey. Bagi free ni. Soalan seterusnya. Apa color rambut Ustazah? Adakah Chan dia tahu. Okey. Soalan seterusnya. Masa bercanda. Soalan seterusnya ialah, apakah bersikat menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah bersikat menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia A, ya. B, tak. Alah sonang. Ni soalan ni. Ni soalan apa ni? Soalan UPSR. Okey, siapa dia orang pertama jawab dengan betul? Dah jumpa. Saya dah jumpa. Muhammad. Kejap Muhammad Hassan Zainal. _11. Boleh PM saya tak? Kalau PM saya senanglah untuk saya nak tu. Kalau tak pun nanti saya punya Okey, ada PA lagi saya. satu benda yang kita boleh bincang pasal hukum pasal rambut ni. Apakah Boleh. hukumnya? Yang ni kita bagus bincang juga. Seorang isteri cerita pasal rambut kawan dia pada suami dia. Okey. Katakanlah macam you pakai tudung sampai dekat rumah, bang, cantik tau rambut Minah tu. Rambut dia bang bergolong keli sampai punggung rambut dia bang, sampai bawah. Panjang rambut dia straight aja, ya Allah cantiknya. Hukumnya adalah haram. Saya baru tahu ni Ustazah. Okey, so kita walaupun kita tak, walaupun yelah selama ni kalau macam tu kita nampak kalau macam tunjuk rambut haram dah kan. Ini kalau kita bercerita dengan husband kita, pasal rambut orang haram. Walaupun orang tu pakai tudung, walaupun dia tak pakai tudung, maka jangan cerita pasal rambut sahabat kita. Baru tahu. Tak boleh. Tak Kalau boleh orang, yelah kita mana tahu imajinasi lelaki suami kita ni yang kita pergi cerita kecantikan sahabat kita, kenapa? Seolah-olah kita macam membuka aurat dia lah. Yelah, jadi suami kita terbayang-bayang rambut dia macam mana. Okey, faham. Okey, soalan kedua. Soalan ketiga Chan. Tadi kita dah ada dua pemenang. Satu Salwani. Farah Salwani. Malam ni alhamdulillah Farah mencari Farah, dapat jumpa Farah. Tapi saya nak cerita lah, saya pujilah Chan. Dia shampoo rambut suami dia. Dia dia bersihkan kepala suami dia walaupun suami dia tidak berapa berambut. Tak, itu sunnah. Itu sunnah. Chan, bagilah dia pakai tonik. Apa gunanya gumash ada tonik? Sekarang ni kan gumash kan baru keluarkan tonik. Tonik kan untuk apa? Rambut dia.
Kan tonik ni kan untuk melebatkan rambut, untuk apa nak bagi rambut cepat tumbuh, yang mana botak boleh bagi tumbuh. Dan yang best ni Ustazah, saya nak cerita, saya dulu ada masalah macam kulit kepala gatal tau. Kita cuba. Ah, Chan, saya kau tak pernah bagi pun saya benda ni. Ustazah okey, nanti alang-alang macam ada ni kan. surprise, Alang Ustazah, macam ni saya nak bagi tunggu. surprise lah. Ada surprise, Ada surprise. Kita cerita di akhir. Dah. Jam juga ke? Chan, kau tutuplah wifi kau tu pakai ni je Chan. Surprise. Okey. Okey, lagi Oh, soalan lagi ke? ada Ustazah rasa kita punya masyarakat sekarang ni ada macam tak berapa faham lagi tak pasal apa, pasal rambut ni lah. Benda ni yang orang katakan nampak simple pasal rambut, tapi saya rasa setengah orang tu macam dia tak berapa nak kisah sangat kan? Ya, betul. Anggaplah kita menjaga rambut ni, kita menghargai nikmat Allah. My Allah. Macam kita menghargai buah pinggang. Buah pinggang itu adalah organ dalam badan kita. Dia pun makhluk Allah juga yang Allah hadiah untuk kita. Jantung ada tugas. Kita kata say thank you Allah kau bagi aku jantung. Terima kasih bagi aku paru-paru ya Allah. Dan berapa ramai orang cakap terima kasih Allah bagi aku rambut. Yang tanpa kita sedar rambut pun ada tugas. Rambut ada tugas. Faham. Rambut ada tugas. Cuma mungkin kita boleh jemput pakar-pakar rambut yang secara saintifik dan secara biologinya mungkin boleh kupas lagi apakah tugas-tugas rambut dan manfaat rambut ni untuk kita sebenarnya tanpa kita sedar. Kalau jantung tugasnya mengempam darah, kalau paru-paru tugasnya memproses oksigen, membuang karbon dioksida. Macam tu juga dengan buah pinggang. Kita minum kopi hitam, keluar urin tak macam hitam pun, itu tugas buah pinggang. Dan rambut pasti ada tugas. Kenapa Allah letakkan dia di tempat yang paling mulia pada badan kita? Mesti ada tugas. Dan sebab itu, mereka yang bertugas perlulah dijaga, perlulah dibayar upah. Upah tu macam mana? Appreciate dia. Jaga rambut. Say thank you to Allah. Kita berterima kasih pada Allah dengan menjaga nikmat. Jaga nikmat badan kita. Nampak benda tu simple je kan? Nampak tapi simple. Dia punya tu. Sesungguhnya. Okey Ustazah, kita ada soalan. Boleh ke potong rambut dengan hairdresser non-Muslim? Okey, bila bercakap tentang aurat ya, sebenarnya ramai yang sudah tahu pun. Aurat kita dengan perempuan dan Muslim sama dengan lelaki sama dengan betul. macam mana aurat lelaki dan perempuan, macam itulah aurat kita dengan perempuan dan Muslim. Oh. Akhir sekali. Maksudnya So kita tak boleh buka kita tudung. kena cari orang yang kalau perempuan Muslim tak apalah. Tak, perempuan Muslim tak ada masalah. Yang non-Muslim, yang perempuan. Non-Muslim. Perempuan non-Muslim. Ya? Betul. Perempuan dan Muslim sama macam aurat kita jaga dengan lelaki. Kecuali muka dan tapak. Oh, ini saya rasa ramai orang tak tahu ni Ustazah. Sebab saya rasa inilah saya pun Kecuali lah saya kalau pun macam darurat, kalau macam dia doktor nak buat operation. Bila perkara-perkara yang darurat terangkatlah hukum kan. Tapi kalau macam ada pilihan, kita buatlah pilihan yang Allah bagi. Yang mana Allah tak bagi jangan buat. Adalah hikmahnya yang kita belum nampak. Ni cakap rambut kontrol suhu badan. InsyaAllah. Ya, ini ada Ustazah nak tanya macam mana rambut lain-lain bahagian lain tu. Tak apa kan cabut rambut tu. Bahagian lain. Itu lu fikirlah sendiri Kak, ikut rasa masing-masing. Kok sakit cabutlah. Ini kalau Neng ada ni tergelak-gelak dia ni. Ada. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan dengan Ustazah? Dia kata yang pasal rambut. So, okey. Lagi satu soalan Ustazah untuk kita bagi free benda ni. Satu lagi.
Soalan lagi. Satu je lagi. Okey, soalan Soalan lagi. seterusnya. Apakah hukum menceritakan aurat sahabat kita kepada suami anda ataupun adik-beradik lelaki ataupun ayah? Apa hukum dia? Cepat-cepat Sat. Cepat-cepat. Haram. Dah. So- Ya Allah ya Tuhanku. Saya nampak orang ni. Sekejap. Farah Cik Asin. Farah. Mana? Farah Cik Asin. Dia orang pertama yang menjawab. Ya Allah, malam ni. Betul, rezeki. 2 orang rezeki. Farah mencari Farah. Dapat hair dryer percuma. Ya Allah, Rezeki Alhamdulillah. betul lah. Alhamdulillah. Sampai juga orang kata hajat saya yang mencari Farah ni. Okey. Ustazah, ada orang tanya soalan lah Ustazah. Ya. Mana soalan tadi? Saya dah tak jumpa dah. Mana ni? Payah juga macam ni ha. Boleh tak? Ni ha. Sekejap. Okey, ada satu Satu soalan lagi saya boleh soalan. bagi. Satu lagi buat Feka. Okey, apakah hukum mandi wajib? Mandi haid ke ataupun mandi wajib? Mandi hadas besar? Mandi janabah untuk perempuan yang mempunyai rambut panjang dan dia sanggul ataupun ikat rambut dia. Bila dia mandi, dia terus siram. Dia tak buka pun. Perlukah dia membuka siput dia tu? Dia punya simpulan dia tu. Perlukah dia membuka simpulan dia ataupun biar je dia bersiput dan dia terus mandi? Adakah sah solat dia punya mandi dia tu? wajib Adakah dia. terangkat hukum mandi wajib dia? Itu soalan. Jawapan dia, perempuan yang punya rambut yang panjang yang bersanggul tidak perlu membuka ikatan dia. Dia boleh terus mandi dengan siput-siput rambut dia tu. Maksud dia, jawapan dia sah lah. Mandi jenazah pula. Sah lah mandi hadasnya. Okay? Walaupun dia tak buka simpulan tu. Yes. Islam tu mudah betul. Sangat mudah. Satu lagi soalan. Ustazah, boleh tak kita cabut uban atau warnakan rambut jadi hitam semula? Oh, macam tadi punya tu. Itu soalan yang jawab tadi Cabut uban tak boleh. Ustazah dah cakap dah, rambut kita ada uban ke apa ke, rambut gatal ke apa, haram cabut uban. Ini yang saya tahu. Saya tak berani nak meletakkan haram. Tak berani nak meletakkan haram. Tapi janganlah cabut sebab memang situ duduk dia. Situ dia ada hak untuk duduk dekat situ kan? Okey. Okay, InsyaAllah kita nak end live dah. Okey, terima kasih semua kepada yang join saya punya live Echan bersama Echan dengan Ustazah. So kita ada 3 orang pemenang tadi, minta PM saya, PM by Fararini. Nanti saya punya admin akan contact untuk kita hantar ni. Kita nak dapat alamat untuk kita hantar hair dryer ni secara percuma. Okey. Dan pada siapa dia yang berminat nak beli color rambut yang patuh syariah, kat belakang saya ni Gumash, boleh terus ke saya punya IG by Farah Rini ataupun terus contact Echan mobile salon Echan. Ataupun kalau siapa-siapa dia nak buat rambut yang tak reti nak buat rambut, beli hair color tapi tak tahu nak buat, boleh je panggil Echan, boleh PM Echan. Echan punya servis terbaik. Kalau tak, Ustazah takkan pegang dia daripada Echan sebelum berhijrah sampai sekarang. Lama tu. Masya-Allah. Allah sayang. Okey. Ustazah, saya kan orang kata sebagai ucapan terima kasih lah. Sebagai ucapan terima kasih pada Ustazah yang sudi join saya, kita share apa-apa ilmu pasal
pasal rambut ni, orang kata nanti saya pun akan hantar juga untuk ustazah. Kita bagi one set. Kita bagi one set semua ni. Terima kasih. Terima kasih Bagi banyak. one set tu sekali dengan package hair stylish dia sekali tau. Hairstyle itu dah saya mati dah tu saya rasa. Echan dah saya mati tu dengan ustazah. Apa ni, insyaAllah saya dengan Echan akan buat kursus Al-Fatihah. Bengkel Al-Fatihah. Di antara salah satu cara untuk menghargai nikmat-nikmat Allah dengan memahami suratul Fatihah. InsyaAllah kita akan umumkan tarikh dia. Jadi kita jemputlah ibu-ibu, kakak-kakak sekalian untuk sama-sama join kita. Terutamanya mungkin Farah ada rangkaian bisnes yang saya rasa perlu join untuk kefahaman suratul Fatihah, insyaAllah. Betul-betul. Saya rasa orang kata kita zaman-zaman COVID ni, kita punya masa untuk kita belajar agama sangat banyak. Sebab saya rasa bila time COVID ni lah, saya dah mula start macam mendekatkan diri dengan Allah. Saya dah mula macam dah start nak mengaji ke apa. Saya rasa COVID ni betul-betul bagi rahmat lah kat kita semua. Alhamdulillah. So terima kasihlah pada semua. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah lain kali. Mungkin kita boleh jemput lagi sekali ustazah. Dan Echan, terima kasih banyak-banyak Echan. Nanti kalau kita free nanti kita, orang kata kalau dah habis COVID ni nanti kita bolehlah jemput ustazah kalau kita ada projek-projek yang akan datang. Join dulu projek Fatihah ni, insyaAllah. Kami InsyaAllah saya pun berniat. Kami sangat-sangat menginginkan supaya dakwah ini tersebar, supaya wanita ini kuat. Dengan Fatihah pun dapat memberi kekuatan pada kita untuk berdamai dengan takdir, untuk menghadapi masa-masa akan datang, masa-masa yang dah lepas, yang perlu kita hadap, yang perlu kita ingat. Jadi hanya dengan Al-Fatihah. Yes. Orang kata dengan Al-Fatihah ni kira kita boleh kita boleh macam mengkaji semualah, orang kata pasal semua dunia kan. Yang kita baca setiap hari, insyaAllah. Saya berminat tu. Nanti Echan remind saya Echan. Okey, semua terima kasih semua. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Jangan lupa pasal rambut tu boleh guna satu dalil. Saya baru teringat dalil Quran tentang rambut ni nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Jadi rambut adalah salah satu nikmat sebagai bukti yang nikmat Allah yang tak mampu kita hitung. Siapa sanggup duduk dan kira rambut selai-selai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa sanggup? Tak ada. Dan kita tidak akan mampu nak menghitung nikmat Allah. Jadi rambut itu adalah salah satu nikmat yang membuktikan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Sebab itu Allah letak rambut di tempat yang paling tinggi pada kita. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Malam yang penuh bermakna malam ni. Saya rasa ni tahun ni lah saya punya birthday yang paling macam penuh dengan surprise, penuh dengan input-input yang bagus untuk diri saya sendiri tau. Terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ada salam untuk Allah. Terima kasih semua. Bye. Echan, terbaik Echan. Alhamdulillah. Okey, pada siapa dia yang masih berada dekat sini. Okey. Siapa-siapa dia kalau nak pakai servis mobile salon, boleh contact dengan Echan. Sebab Echan punya hasil kerja tangan walaupun awak nampak dia bernikab, tapi dia punya hasil saya rasa kalah Cina-Cina yang ada salon tu tau. Dia punya orang kata, yelah Ustazah dah cakap tadi, okey. Bila Ustazah tadi cakap bila kita macam buka aurat dengan orang perempuan Cina sebenarnya haram, saya dah rasa macam bubuk dada tau. Saya rasa macam malam ni ya Allah saya baru tahu. Terima kasih Chan.
Sebab Mudah-mudahan. saya rasa dengan nampak benda macam tu, tapi benda tu macam boleh bagi impact pada semua orang saya rasa. Perkongsian buat semula kan. Saya rasa lain kali insyaAllah kalau kita ada rezeki nanti kita akan buat lagi perkongsian macam ni kata. Malam ni kita berkongsi je, kita tak nak menjual sangat. So cuma saya nak wawakan, okey, kalau siapa-siapa yang berminat nak cuba hair color yang patuh syariah, yang sah solat, sah mandi wajib, okey, boleh contact lah kita orang. And then kita orang ada ejen-ejen kita orang. Nanti saya akan pass untuk kawasan-kawasan yang berdekatan. Kalau orang ada nak COD ke apa ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.